Berlaku kerosakan ajaran para nabi dan rasul oleh kaum terdahulu sehingga wujudnya kesesatan adalah suatu kenyataan yang banyak kali disebut di dalam Al-Quran. Dan setelah itu Allah mengutuskan para nabi dan rasul lain untuk menjernihkan kembali ajaran tersebut. Sehingga pada hari ini ramai yang menyangka bahawa Nabi Ibrahim dan Musa adalah membawa agama Yahudi, manakala Nabi Isa atau Jesus Christ membawa agama Kristian. Tindakan menisbahkan agama Yahudi mahupun Kristian kepada mana-mana Nabi yang pernah diutuskan Allah adalah satu kenyataan yang disanggah oleh Al-Quran. Sebagaimana Allah membersihkan nama Nabi Ibrahim daripada penisbahan kepada agama Yahudi dan Kristian. Ini kerana orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim adalah pengasas kepada agama Yahudi. Sanggahan ini terdapat di dalam Al-Quran yang mana firman Allah yang bermaksud, bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang beragama Yahudi dan bukanlah dia seorang beragama Kristian, tetapi dia seorang yang tetap di atas dasar tauhid sebagai seorang Muslim yang taat dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dan dia pula bukanlah dari orang-orang musyrik. Surah Ali Imran ayat 67. Malah perkataan Yahudi itu sendiri belum pernah wujud pada zaman Nabi Ibrahim kerana perkataan Yahudi itu wujud hasil penisbahan kepada anak Nabi Yaqub yang bernama Yahuda. Di dalam Al-Quran Allah mendedahkan salah silah keturunan Nabi Ibrahim. Firman Allah yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi-Nabi Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yaqub dan keturunannya. Surah Ali Imran ayat 84. Anak kepada Nabi Yaqub salah seorangnya adalah bernama Yahuda. Di sinilah bermulanya penisbahan perkataan Yahudi yang mana merupakan keturunan Nabi Yaqub dan sudah tentu jauh selepas Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan Nabi Musa, baginda bukanlah beragama Yahudi seperti mana disebut di dalam Al-Quran yang bermaksud. Dan Nabi Musa pula berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau sesungguhnya kamu beriman kepada Allah, maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Jika betul kamu orang-orang Islam yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Surah Yunus ayat 84. Dan begitu juga kepada Nabi Isa AS. Baginda bukanlah pengasas kepada agama Kristian. Baginda adalah seorang Rasul yang membawa syariat Islam. Firman Allah yang bermaksud, maka ketika Nabi Isa merasa akan ada kekufuran dari mereka yakni kaum Yahudi, berkatalah ia, siapakah penolong-penolongku dalam perjalananku kepada Allah dengan menegakkan agamanya? Orang-orang Hawariyun yakni pengikut Nabi Isa berkata, kamilah penolong-penolong utusan Allah. Kami telah beriman kepada Allah dan saksikanlah wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam yang berserah sepenuhnya kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 52. Malah perkataan Kristian itu sendiri tidak wujud pada zaman Nabi Isa. Penisbahan nama Kristian itu mula digunakan oleh murid Saint Paul yakni selepas zaman Nabi Isa. Ada disebut dalam Bible. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaah itu 1 tahun lamanya sambil mengajar orang ramai. Di Antiochlah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristian. Kisah Para Rasul bab 11 ayat 26. Sehinggalah datangnya baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan khatamun Nabi, yakni Nabi terakhir membawa risalah Islam untuk menjernihkan kembali kesesatan yang berlaku kepada kaum terdahulu. Maka fahamlah kita bahawa semua para Nabi dan Rasul hakikatnya adalah Muslim. Mereka menyeru kepada mengesakan Allah dengan menjauhi syirik dan seterusnya menyerahkan diri untuk menuruti segala perintah dan aturan yang diturunkan oleh Allah. Dan jelas hanya satu-satu agama yang dinyatakan keredaan Allah ke atasnya iaitu agama Islam. Firman Allah di dalam Al-Quran, Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah wa
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.